A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi Quran tafsiran secara ringkas. Alhamdulillah, kita pagi ini kita akan masuk kepada muka surat 413 insya-Allah. 413, dan kita masih lagi bersama-sama dalam surah Luqman. Surah Luqman, yang mana temanya telah kita sebutkan sebelum daripada ni, iaitu temanya adalah tarbiyatul aulad. Temanya adalah tarbiyah kepada anak-anak, kepada orang-orang yang berada di bawah kita. Dan jika sekiranya kita masih lagi belum mempunyai anak, insya-Allah sebagai persediaan, dan juga boleh juga jadi sebagai tarbiyah untuk kita diri kita sendiri juga. Dan insya-Allah pagi ini kita akan saya akan mulakan insya-Allah dengan membaca ayat yang pertama daripada muka surat yang akan kita baca pada pagi ini, iaitu muka surat iaitu ayat yang ke-20 daripada surah Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa minan nas man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah baca penuh ayat ni pada pagi ni, dan ayat ini insya-Allah pada muka surat ini kita akan tengok beberapa lagi perkara-perkara yang dipertikaikan, yang selalu diungkit-ungkitkan, yang selalu digunakan oleh orang-orang yang tidak mahu beriman ni, dan khususnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, yang dibangkitkan oleh orang-orang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala banyak mengulang-ulang apa yang dibangkitkan, apa yang diisukan oleh orang-orang yang tidak mahu beriman, oleh orang-orang yang nak menentang dakwah ni, orang yang tak terima dakwah ni. Jadi banyaklah benda-benda mereka ni kan, mereka cakap macam ni, mereka cakap macam ni kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan semua benda ni. Di samping dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan kekuasaannya, kehebatannya, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi kuasanya, dan semualah untuk memberi kekuatan kepada kita orang yang beriman, untuk membina kefahaman kepada orang-orang yang beriman, insya-Allah, supaya mereka faham, mereka kenal Allah Subhanahu wa taala tu apakah yang patut kita i'tiqadkan, yang patut kita percaya, yang kita yakini. Jadi pada ayat ini, pada yang pertama ini, ayat 20 surah Luqman ini, Allah Subhanahu wa taala dia minta kepada kita semua. Disebutkan alam tarau, tidakkah kamu melihat? Dia kalau tara, melihat, seorang melihat, tapi bila tarau, maknanya kamu semua melihat. Tidakkah kamu melihat? Allah Subhanahu wa taala sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Jadi Allah Taala sebutkan di sini ialah tentang nikmat dia. Apa perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ialah annallaha sakhkhara lakum. Jadi kita tengokkan bahawa Allah Taala ni sakhkhara ni, kalau kita baca doa semasa kita nak naik kenderaan, kita akan baca subhanallazi sakhkhara lana haza. Jadi Allah Taala sebut sini, Allah lah annallaha sakhkhara lakum, apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit. Jadi bagaimana di keliling kita ni ada langit, ada bumi. Yang sebelah langit, yang sebelah atas ni, mataharinya, bintangnya, bulannya, planetnya, galaksinya dan sebagainya sebelah atas, awannya dan macam-macam lagi. Jadi kita tengok Allah Ta'ala sebutkan kat sini bahawa Allah Ta'ala lah yang menundukkan itu semua benda ni ikut kita, ikut sebagaimana yang kita nak,
dengan menggunakan teknologinya, sains dan sebagainya. Jadi maknanya Allah Ta'ala telah menetapkan, sebagai contohnya, Allah Ta'ala menetapkan undang-undangnya. Undang-undang apa? Undang-undang haba, undang-undang graviti, undang-undang awan dan sebagainya. Kalau buat macam ni, dia akan jadi macam ni. Buat macam ni, macam ni. Siapa yang menetapkan undang-undang tu? Allah Ta'ala menetapkan undang-undang tu. Tapi manusia sekarang ni, bila dia belajar, dia pandai sains, dia pandai teknologi, dia kata dia punya lah. Dia kata kepandaian dia lah. Dia buat research, dia buat jurnal, dia buat benda-benda kan. Dia kata dia buat kajian semua sini, dia kata ini kepandaian aku. Kan? Dia tak pernah sebut bahawa ini adalah Allah Ta'ala lah yang menundukkan semua benda ni kepada kita, kepada manusia. Jadi Allah Ta'ala nak jelaskan sini bahawa kepada kita, orang yang beriman, kita yakin bahawa walaupun kita ni belajar sains, belajar teknologi, menggunakan teknologi dan sebagainya untuk menggunakan semua benda ni. Sekarang contohnya kita guna solar. Haba ni keluar, ada kepanasan, cahaya. Kemudian manusia pun menciptalah, nama dia sel tu kan, fotosel. Jadi fotosel tu dapat menarik cahaya ni, menarik haba ini untuk ditukarkan menjadi tenaga elektrik. Macam mana? Kepandaian manusia lah tu, iaitu usaha manusia, belajar manusia. Siapa yang tetapkan? Allah Ta'ala yang tetapkan. Siapa yang tundukkan? Allah Ta'ala yang tundukkan. Kalau Allah Ta'ala tak beri matahari pada kita, apa yang kita dapat? Macam mana kita nak hidup? Tak ada matahari, solar pun tak ada, benda banyak. Nak jemur kain pun tak boleh. Tak apalah, orang kata jemur kain sekarang ni guna mesin pengirin kan. Tapi mesin pengirin datang daripada mana? Datang daripada elektrik. Elektrik datang daripada mana? Elektrik datang daripada haba. Daripada mana? Benda-benda ni semua daripada Allah SWT. Last sekali, manusia ini perlukan kepada apa yang ada di langit. Jadi Allah Ta'ala telah menundukkan semua benda ni kepada manusia. Begitu jugalah fil ardi, di atas muka bumi ni kan. Jadi ma fis samawati wa ma fil ardi, di muka bumi ni lagilah kan, kita boleh gunakan dia, kita boleh gunakan dia macam-macam kan. Bergerak manusia, sehingga manusia ni kerana kepandaian dia lupa. Jadi Allah SWT ingatkan semua benda ni Allah Ta'ala lah yang tundukkan. Daripada besinya dibakar jadi cair, logam-logamnya dibakar dia jadi cair kan. Dia panas, bila panas dia cair, bila cair boleh dibentuk, bila dibentuk boleh digunakan untuk macam-macam benda. Jadi kayu boleh ditebang kan, boleh ditebang untuk manusia, tebang kemudian dibentuk, dibuat macam ni. Begitulah semua benda. Plastik, daripada mana plastik? Daripada petrol. Macam mana petrol di atas, di dalam muka bumi ni ditarik naik oleh manusia. Jadi artinya semua benda ni sakhara, Allah Ta'ala yang tundukkan. Sebab itulah kita ni kena rasa kan bahawa Allah Ta'ala lah yang telah berikan semua benda ni kepada kita, tundukkan kepada kita sehingga mudah pada kita. Binatang-binatang yang besar pun tunduk kepada kita kan, boleh digunakan oleh manusia. Gajah, ikan paus, semua benda tu boleh digunakan. Kemudian yang seterusnya Allah Ta'ala sebutkan wa asbara. Wa asbara ni dalam ertinya bahasa Arab ialah awsa'a wa atamma. Asbara ni ertinya ialah Allah Ta'ala telah meluaskan, kemudian tu menyempurnakan apa? Alaikum ni'amahu, nikmatnya diberikan kepada kamu, nikmat-nikmat dia ni. Kemudian tu zahiratan wa batinah, Allah Ta'ala sebutkan secara jelas kan. Zahirah ni benda yang nampak. Kalau tubuh kita ni kan, Allah Ta'ala sempurnakan nikmatnya pada tubuh kita ni kan, yang boleh nampak. Yang batinah, yang tak boleh nampak. Batinah tu apa? Pengetahuan. Kalau kata Ibnu Jalalain, tafsir Jalalain, dia kata ma'rifah sebagai pada contohnya. Ma'rifah itu pengetahuan. Oh, kita faham, kita boleh tahu kan. Dulu kita tak tahu, tapi ada juga orang belajar tak faham-faham. Jadi itu adalah nikmat Allah Ta'ala. Kemudian apa lagi? Perasaan kan. Kita rasa tenang, kita rasa bahagia, kita rasa macam-macam kan. Jadi semua benda tu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu Allah Ta'ala kata wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Ta'ala semua beri tu kan. Kemudian wa minan nas may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim mubin wala kitabim munir. Tapi ada manusia ni yang memang nak lawan juga dengan apa yang disebut ni. Rasul sebut nak lawan. Dalam Quran sebut mereka nak lawan. Jadi lawan tetap lawan mereka. Nak kira nak lawan je kan. Jadi sebab ni mereka ni memang tidak mahu beriman Jadi orang tak beriman macam itulah. Wa minan nas may yujadilu fillah. Nak bergaduh juga nak lawan hujah-hujah dia. Kemudian apabila manusia ni setengah ni manusia ni wa iza qila lahumut
nattabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Bila kita kata kepada mereka, ni sejenis manusia, sebahagian daripada manusia, bila kita kata ikutlah Allah, ikutlah apa yang diturunkan oleh Allah, ikutlah Quran lah, kita katakan apa yang diajar oleh Allah, apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan kata apa? Tak nak. Mereka nak apa? Mereka kata tok nenek kita tak pun, lain pun. Jadi mereka nak ikut juga tok nenek mereka. Tok nenek ni siapa? Tok nenek ni mungkin kita kata ada resam. Satu, tengok kalau orang yang beragama kan, beragama bukan Islam lah kata, beragama Hindu, beragama Kristian, dia anak dia akan jadi Kristian, anak dia akan jadi Hindu, dia nak ajar juga anak dia jadi Hindu, nak ajar juga anak dia jadi Buddha, nak ajar juga anak dia jadi Kristian. Jadi anak dia jadi Kristian dah. Jadi dia kata mak bapak aku Kristian. Jadi nampak tak? Jadi sebab itulah dalam sebuah negara tu susah nak berubah. Kalau negara tu Kristian, sebab apa? Anak dia jadi Kristian, dia ajar anak jadi Kristian. Sebab apa ni? Nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Tok nenek kita dah macam tu. Itu satu aspek lah dari segi agama. Tapi dari aspek yang lain juga ialah ni, dari segi ilmu ni kan, dari ilmu dia kata ini adalah tok nenek kita kata tak ada Tuhan lah. Gitu maknanya kan tak? Itu, dan orang Islam pun ada jugalah kan, sebahagian daripada orang Islam yang berpenyakit begini, penyakit tak betul ni. Penyakit apa ni? Penyakit ni iaitu penyakitnya mengikut apa yang dibuat oleh tok nenek kita. Kalau tak betul, kita kena ready untuk berubah. Walaupun tok nenek kita, resam kita, orang Melayu kita kan, kita dah lama sejak berkurun-kurun dah buat benda ni. Tapi kalau tak betul, kita get ready untuk berubah. Tak kisah kita berubah, tak apa kan. Kalau kita tak nak berubah, tak nak ikut Islam, kita nak ikut tok nenek kita, inilah yang dikatakan dinamakan oleh sebagian ulama sebagai mempertuhankan kepada ibu bapa dan juga datuk nenek. Artinya ialah kita kena boleh berubah mengikut Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya ia bertentangan dengan apa yang dibawa oleh kita punya nilah kan, daripada moyang-moyang kita dulu. Wa walau kana asyaitanu yad'uhum ila azabis sa'ir. Jadi Allah Taala sebutkanlah kan, syaitan ini dia akan mengajak kepada neraka, dan dia akan ajak menggunakan pelbagai cara lah cara yang sebahagian daripadanya ialah ni, iaitu cara tok nenek moyang-moyang kita. Wa may yuslim wajhahu, Allah Taala sebut lagi selepas pada tu, siapa yang islamkan dirinya. Islam dirinya itu iaitu maknanya tundukkan dirinya. Jadi perkataan Islam ini dari sebut dalam ayat ni kita tengok, wa may yuslim wajhahu wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Allah Taala sebutkan iaitu orang yang menyerahkan dirinya. Aslama yuslimu. Aslama tu artinya ialah menyerah diri. Jadi sebab itulah kita ni nama agama kita ni adalah yang kita pegang sekarang ialah Islam. Berbeza dengan agama-agama yang lain. Agama lain seperti contohnya Kristian, contohnya diambil daripada Jesus Christ. Jadi maknanya pengikut kepada Jesus Christ, Kristian. Ataupun ada Buddha, sebab apa? Nama dia tu pengasas dia adalah Buddha, orang yang start ajaran macam tu. Ataupun Hindu, sebab apa? Dia daripada negeri Hind. Hindu tu ialah India lah, Hind. Bila orang putih datang dia tak sebut Hind. Orang putih susah nak sebut H kan, jadi Hind, India. Jadi dia India, asalnya adalah Hindu. Jadi sebab tu cerita kan, kita katakan cerita daripada India tu kita panggil cerita Hindustan. Sebenarnya adalah tanah tu nama Hindu, sebab asal agama Hindu tu berasal daripada situ, Hindu. Jadi tapi Islam dia tidak berkait dengan nama tempat, dia tak berkait dengan nama orang, dengan pengikut Muhammadan. Bukan, kita bukan Muhammadan, kita bukan pengikut Muhammad, kita adalah tunduk diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Yuslim. Jadi Allah Taala sebut yang Allah, siapa yang menundukkan, siapa yang Islam lah siapa yang tunduk. Jadi orang Islam tu ialah orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia muhsin tu makna berbuat baik, bukan Islam saja, tapi Islam yang baik
yang buat semua tuntutan-tuntutan Islam yang dia mampu. Kemudian selepas daripada itu, Allah Ta'ala kata orang yang macam tu, siapa yang Islam inilah, sebenarnya dia telah berpegang kepada urwatul wusqa. Urwah wusqa ni ialah satu ikatan yang kukuh, gitu kan. Sebab kan macam tali lah kan, tali kalau tak ada ikatan, tak ada kita terbenjo-benjo dia, kita nak pegang dia kan terlepas kan, susah kan. Jadi Allah Ta'ala kata sini ialah bila urwatul wusqa, sebenarnya orang telah berpegang kepada benjolan tali, kita simpulan tali yang kukuh. Wa ilallahi akibatul umur, segala benda akan terbalik semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata pula selepas pada itu, iaitu wa man kafara fala yahzunka kufruh, wahai Muhammad. Siapa yang kafir, maknanya siapa yang tak nak ikut jugalah. Kamu dah berdakwah. Sekarang ini ialah ceritanya kembali kepada Nabi Muhammad SAW sebagai satu tasliyah, sebagai satu hiburan kepada Nabi SAW. Sebab Nabi dah berdakwah, Nabi dah bekerja, Nabi dah cerita Islam kepada semua manusia yang ada di depan dia di Mekah tu, yang dah datang daripada tanah Arab seluruhnya dan datang buat haji di Mekah tu, buat haji cara mereka lah. Jadi Nabi dah cerita semua, tapi majoriti daripada mereka ni kufur juga. Jadi bila kufur, kadang-kadang bawa sedih, kadang-kadang tu sedih kepada Nabi SAW kan, usaha tak tercapai. Jadi akhirnya apa yang dibuat, apa Allah Ta'ala kata, jangan sedih maksudnya. Janganlah kamu sedih. Fala yahzunka kufruhu, kufur mereka itu janganlah menyedihkan kamu. Relax Muhammad, relax. Okey. Ilaina, sebab apa yang Allah Ta'ala kata? Ilaina marji'uhum. Mereka tak lari ke mana? Mereka tak akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Tempat kembali mereka nanti ialah kepada Allah. Allah Ta'ala kata, fanunabbi'uhum bima amilu. Nanti kami akan cerita kepada mereka semua apa yang mereka buat ini. Mereka ingat boleh lari, mereka ingat boleh terlepas. Bila mereka tak nak beriman ini, mereka ingat mereka ni boleh buat, boleh, maknanya dia menyeksa kamu dengan perasaan kamu, rasa sedihnya kamu, maka tak, mereka tak boleh lari. Innallaha alimun bizatis sudur. Allah Ta'ala tahu apa yang ada di dalam dada. Dada kamu maknanya perasaan, pemikiran dalam dada, apa benci, suka dan sebagainya, Allah Ta'ala tahu. Numatti'uhum qalila. Atas dunia ni nampak macam mereka senang je. Dia kafir, senang tapi sebagaimana zaman Nabi telah Abu Jahal, Abu Sufyan, yang kafir. Abu Sufyan kafir masa tu lagi. Jadi dia ni adalah jadi kepala Samsim lah di Mekah ni kan, ramai lah kan, Nadh bin Al-Haris dan sebagaimana kita baca semalam kan. Mereka ni senang, tapi Allah Ta'ala kata numatti'uhum qalila, kami beri nikmat kepada mereka ni, kami seronokkan mereka ni sekejap je, sikit saja. Summa natarruhum ila azabin ghaliz, nanti mereka akan kami humbangkan dia, kami paksakan dia. Disebutkan natarruhum tu maknanya tolak dia kan, tak nak pergi pun tolak je ke mana, ila azabin ghaliz, azab yang sangat-sangat kasar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ni untuk menggembirakan lagi dalam ayat 25 kan, menggembirakan Nabi lagi. Sebenarnya orang-orang yang kafir ni, orang yang tak nak beriman ini, sebenarnya hati mereka ni beriman, dan mereka sebenarnya tahu. Allah Ta'ala nak katanya sini kan, iaitu kan, cuba kamu tanya mereka, wala in sa'altahum, cuba kamu tanya mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang cipta langit, cipta bumi ni. Cuba tanya mereka ni. La yakulunna Allah, mereka akan kata Allah. Takkanlah mereka nak kata berhala tu, takkan mereka nak kata apa yang mereka ikut tu, takkan mereka yang mereka pertuhankan tu, benda-benda tu nak ciptakan bumi ni, tak. Mereka akan kata Allah ada Tuhan lah, disebutlah nama apa benda-benda kan, mungkin bukan sebut nama Allah, tapi adalah Tuhan lah yang ciptakan benda ni. Sebab apa? Mereka nampak bukan tu nenek mereka ciptakan. Adalah ajaran yang mengarut lagi yang kata jadi sendiri. Okeylah, jadi sendiri daripada mana? Lah sekali Big Bang. Big Bang daripada mana? Big Bang tu teori je, tak tahu betul tak betul, sebab apa dia pun tak tahu, tak hidup lagi zaman tu. Jadi dia pula buat teori Big Bang. Big Bang tu daripada mana? Macam mana boleh terjadi tu? Entah daripada mana berasal, daripada bintang mana, bintang tu daripada mana berasal. Last sekali mati, last sekali Allah. Jadi sebab itulah makna la yakulun Allah, mereka akan kata Allah juga.
tapi mereka nak beriman, tak nak beriman juga. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, kul alhamdulillah. Katakan wahai Muhammad, katakan orang yang beriman semua, kata alhamdulillah, kita telah mengikut ajaran yang benar, kita telah berada di atas landasan yang benar. Jadi mereka yang kata akhir-akhir terpaksa kata Allah tu, akhirnya terpaksa mengaku juga bahawa Allah lah Tuhannya, Allah lah yang sebenarnya. Jadi alhamdulillah lah kita di atas jalan tersebut. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Tapi majoriti mereka tetap juga tidak beriman, tidak mengetahui, tak faham juga. Lillahi ma fis samawati wal ardi innallaha huwal ghaniyyul hamid. Jadi Allah Ta'ala kata semua benda ni adalah milik Allah. Lillah ma fis samawati wa ma fil ardi. Lillahi ma fis sama, di langit, apa yang ada di langit, wal ardi, dan di bumi, semua milik Allah Ta'ala. Lillah semua. Milik Allah. Bukan milik orang lain, bukan milik makhluk-makhluk asing ke, bukan milik presiden-presiden ke, orang besar ke, bukan. Kita ni hanyalah diamanahkan oleh Allah Ta'ala saja. Kemudian, innallaha huwal ghaniyyun hamid. Allah Ta'ala ni maha kaya dan maha Al-Hamid, yang dipuji. Kan? Okay. Kemudian walau annama, Allah Ta'ala sebut yang terakhir ini dalam ayat yang terakhir, ayat-ayat yang terakhir ini, ada dua ayat lagi kita daripada muka surat ini. Kita akan baca, kita akan tengok Allah Ta'ala sebutkan tentang kehebatan dia, kehebatan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Iaitu walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Iaitu tentang ilmu Allah ni. Dikatakan dalam tafsir Al-Wasit disebutkan bahawa antara kata-kata ulama sebab nuzul ayat ini adalah bila Allah Ta'ala turunkan ayat wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Kamu tidak diberi ilmu ni kecuali sedikit sahaja. Jadi orang-orang Yahudi ni tanya Nabi SAW kan, di bagaimana tanya kan, adakah ayat ni Makkiyah ke Madaniyah ke, tapi tak apa, orang Yahudi datang dia datang ke Mekah tu, kemudian dia tanya Nabi dia kata, ayat yang kamu kata tu, yang kamu dapat tu, wa ma utitum minal ilmi illa qalil, kamu tidak diberikan ilmu melainkan sedikit tu, kami ke, dia katalah, orang Yahudi tu kata, kami ke ataupun orang Quraisy tu, kaum kamu tu. Nabi kata dua-dua ilmu sedikit. Orang Yahudi kata kami ilmu banyak, dia kata, sebab apa? Kami dapat Taurat. Jadi dia rasa mereka ni banyak ilmu, mereka ni dapat kitab kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun turun ayat ni. Itu sebahagian daripada ulama mengatakan begitu. Jadi apa-apa pun, insya-Allah Allah Ta'ala nak ceritakan kat sini ialah apa? Tentang hebatnya ilmu Allah Ta'ala, iaitu kalaulah apa-apa di atas muka bumi ini, pokok-pokok Allah Ta'ala sebut syajarah. Dia ada dalam bahasa Arabnya, ada syajarah ni ialah pokok yang ada batang. Kalau yang tak ada batang, yang rumput-rumput itu nama dia najmu. Sebagaimana sebut dalam surah Ar-Rahman tu kan. Jadi Najmu tu bintang dia juga kan, tapi An-Najmu juga ialah pokok-pokok tu. Jadi kemudian tu Allah Ta'ala sebut sini syajarah, kenapa? Kerana syajarah yang ada batang, dan batang itulah yang kita kata ada cabang dia, ada dahan dia. Jadi benda-benda tu semua tu akan boleh digunakan untuk buat penah, gitu kan. Jadi Allah Ta'ala kata sini min syajaratin aqlamun, semua batang-batang pokok tu, semua dahan-dahan dia tu, semua tu menjadi apa? Pena. Aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, dan kemudian semua laut ni pula, dan ditambah lagi 7. Jadi disebut sini perkataan 7, tapi ulama tafsir sebut sini 7 kat sini lil mubalaghah, untuk mubalaghah kan, maknanya melampau lah, nak cerita nak exaggerate lah kan, bukannya dia kata lahu maknan ni, maknanya ada lil hasri, bukan lil hasri. Lil hasri ni maknanya kalau 7, kalau 8 habislah ilmu Allah, bukan. Dia nombor 7 sebut situ adalah untuk menunjukkan bahawa berapa ribu-ribu gitu, juta-juta kan. Maknanya kalau tambah lagi pun, dia kata untuk menjadi dakwat dan dituliskan ilmu Allah, nescaya akan habis semua.
habis pen, habis pokok, habis lauk 7 kali lauk lagi pun, berapa ribu kali lauk lagi pun, semua tu akan habis. Jadi Allah Ta'ala buat perbandingan kat sini dengan menggunakan inilah pen, menggunakan pokok dan juga menggunakan laut. Kalau kita sekarang ni bukan tulis, tak guna pen lah kan, tulis guna printer. Jadi printer tu ada dawat kan, dawat tu cair kan, dawat tu, kau dawat laser, dia berdebu tu kan. Jadi makna ambil lah semua tu, ambil semua air laut tu semua, buat pen, buat apa ni, buat tu cartridge tu, cartridge printer kan. Print lah ilmu Allah, print, habis semua laut pun. Jadi dakwah semua tak cukup lagi untuk ni, ditambah-tambah pun manafidat kalimatullah. Jadi nak tunjukkan ilmu Allah Ta'ala ni sangat-sangat banyak dan tak boleh dikira, tak mampu. Jadi kita ni dapat sikit saja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Innallaha azizun hakim. Allah tu Maha Aziz, Maha Hakim. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Jadi Allah Ta'ala sebut kat sini kan, bahawa tidak adalah benda kan, apa ni, kamu ni kan, Allah Ta'ala katakan ma khalqukum wala ba'thukum, kejadian kamu. Nampak macam complicated tu. Manusia ni nak buat vaksin apa? Vaksin kepada COVID-19. Dah berapa lama dah, tak siap-siap. Dia kata hujung tahun ni mungkin baru siap. Mungkin baru jadi permulaan. Kita tak tahu lagi macam mana nak jadi ke tak tahu lagi tu tahun ni. Maknanya berapa lama, ya Allah, lamanya. Kita dah menderita ni kan, menderita tak boleh ni, menderita tak boleh ni, SOP gini. Semua tu sebab tak jumpa vaksin. Vaksin kenapalah lambat sangat? Kita tanya kan. Rusia kata vaksin dia ni, India kata vaksin dia ni, tapi tak siap-siap juga. Jadi orang semua tu nak cari duit lah tu kan, dengan vaksin tu macam-macam lah pula kan. Tapi Allah Ta'ala kata, maknanya Allah Ta'ala sebutkan kan, betapa nak ciptaan manusia ni, khalqukum, nak cipta otak kamu, nak cipta ni kan. Kalau manusia nak ciptakan benda-benda tu kan, nak cipta prosesor komputer pun pening kan, ambil masa bertahun-tahun kan. Tapi penciptaan kamu ni, kamu yang mencipta komputer tu, kamu yang nak mencipta vaksin tu, otak kamu tu kan, yang hebat, yang tak ada apalah. Allah Ta'ala kata apa? Kanafsin wahidah. Dia kata tidak ada apa-apa sukanya, hanyalah seperti dia kata mencipta, menghidupkan semula satu manusia yang simple saja. Kanafsin wahidah innallaha sami'un basir. Jadi sebenarnya ba'tsukum, nak ciptakan kamu, nak tukang kamu mudah saja. Bagi Allah kun fayakun, tu saja. Itulah mudahnya. Jadi apalah manusia ni nak ceritanya berani lawan Allah Ta'ala. Kenapa mereka ni tak nak terima Allah Ta'ala? Jadi alhamdulillah kita habis muka surat hari ni. Muka surat berapa hari ni? Muka surat 413. Jadi insya-Allah esok kita akan sambung muka surat terakhir daripada surah Luqman ni, iaitu 414 insya-Allah. Lepas tu kita akan masuk surah baru, iaitu surah Sajadah, insya-Allah, yang kita baca selalu pada hari Jumaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Moga-moga dapat manfaat daripada sesi kita pada hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.